Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 dan topik yang akan kami bincangkan pada hari ini ialah perspektif Islam terhadap pengeksploitasian maklumat di dalam fenomena Big Data. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan Big Data. Okay, so Big Data merujuk kepada sebarang koleksi set-set data ataupun data set yang begitu besar dan kompleks, sama ada berstruktur atau tidak berstruktur, yang begitu sukar untuk diproses menggunakan alat pengurusan data yang tradisional ataupun yang sedia ada. So data ini perlu disimpan dan diproses menggunakan sistem pengurusan pangkalan data yang sangat berskala. Data set ini sangat besar dan sehingga data tidak boleh disimpan dalam pangkalan data khas ataupun dalam satu komputer saja. So selalunya big data ini diedarkan di beberapa peranti storan, storage devices, kadang-kadang di beberapa lokasi yang berbeza. Okay, so aplikasi big data mengikut ahli-ahli perniagaan, big data dapat mendorong pendapatan kerana dia digunakan untuk memberi gambaran mendalam mengenai tingkah laku pelanggan. So data yang dikumpulkan selalunya dalam bentuk komen, gambar, status. Data-data ini akan dianalisis dan diintegrasikan untuk hasilkan strategi oleh syarikat, digunakan untuk pertumbuhan syarikat. Selain itu, ia juga dapat digunakan untuk analisis kos, masa, perkembangan produk, membuat keputusan dan untuk menganalisis risiko. Ia juga boleh digunakan untuk membantu menentukan tingkah laku penipuan dan mengurangkan risiko kepada sesuatu organisasi. Okay, next. Risiko big data. Salah satu risiko yang terjadi dalam menggunakan big data ini ialah pengeksploitasian maklumat ataupun privacy breach. Okay, pelanggaran privacy bermaksud kebocoran data peribadi yang disengajakan atau tidak disengajakan ke dalam persekitaran yang tidak selamat. So, data-data peribadi pelanggan ini dicuri, dimanipulasi atau dilihat oleh orang yang tidak sepatutnya. Ini terjadi apabila syarikat internet menyimpan sejumlah data peribadi pelanggan semasa kita melayari internet. Contohnya internet history, password, credit card information, maklumat credit card disimpan di dalam search engine yang kita selalu guna, sama ada Google atau Bing atau Yahoo. Okay. So salah satu contoh privacy breach yang dilakukan adalah yang dialami adalah oleh Yahoo. Okay, so pada akhir tahun 2014 Yahoo digodam atau dihack dan 500 juta akaunnya dilaporkan telah mengalami kebocoran data peribadi. Dan kemudian menjelang akhir tahun 2017 pula lagi 3 bilion akaun dilaporkan terjejas juga. So ia menjadikan privacy breach yang dialami oleh Yahoo ini pelanggaran data terbesar dalam sejarah. So apakah maklumat yang diambil oleh pengguna? Contohnya ialah nama, email, nombor telefon, maklumat peribadi seperti tarikh lahir, soalan dan jawapan keselamatan dan juga password. Ini membuktikan bahawa walaupun big data ini sangat bermanfaat, tapi ia juga boleh menimbulkan risiko terutamanya kepada pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi segmen kita. Kita sambung segmen kita kita akan lihat apa pandangan Islam, apa perspektif Islam mengenai isu pengeksploitasian maklumat dalam fenomena big data. Jadi dalam segmen ini kita akan bincangkan tiga isu. Saya akan bentangkan 2 isu dan satu lagi isu akan disambung oleh sahabat saya, Saudara Najib, di hujung segmen nanti. Ya. Jadi mari kita mulakan. Okay. Jadinya isu pertama kita adalah eksploitasi maklumat sama dengan mencuri. Okay. Jadinya dalam ini Islam melarang umatnya daripada mencuri. Bukan saja Islam, malah agama-agama lain. Bukan itu saja.
tindakan mencuri ini sebenarnya dia menyalahi etika moral, menyalahi kompas moral. Kerana apa? Kerana tindakan ini dia menindas mangsa, dia menyusahkan mangsa. Dan ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-29. Jadi kita lihat sama-sama. Ayat ke-29 surah An-Nisa, mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa ayat ke-29. Dan yang fokus kita adalah di sini. Janganlah kamu makan. Yang ini makan ini apa? Makan ini menggunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah. Jalan yang salah seperti apa? Tipu, judi dan sebagainya. Dan apa intipati daripada ayat ini? Kita dapat faham bahawa segala tindakan yang menyalahi etika moral seperti judi, mencuri, menipu, scamming, semua itu tidak boleh digunakan untuk mendapatkan harta, untuk menambahkan pendapatan kita. Tidak boleh sama sekali. Okey. Jadi untuk menyambung perbincangan kita di sini. Okey, data. Data ini boleh kita katakan dia mempunyai sama seperti harta konvensional seperti emas, seperti perak, seperti wang tunai, seperti harta tanah. Walaupun secara teknikal dia tidak mempunyai nilai mata wang. Kerana apa? Kerana sekarang lebih lagi pada era teknologi maklumat, data ini bertindak sebagai saraf tunjang kepada perusahaan dan perniagaan. Kerana itulah data melonjak naik tinggi nilainya. Saya bagi contoh, nak tunjukkan berapa pentingnya data ini. Sebagai contoh, syarikat A dia mempunyai pangkalan data yang lebih baik daripada syarikat B. Kerana syarikat A mempunyai data yang lebih banyak daripada B, mereka mampu memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik. Lantas yang membantu syarikat A untuk mendapat keuntungan dan mengatasi saingan daripada syarikat B. Lihat di situ. Hanya kerana data, syarikat A berjaya mengatasi syarikat B. Dan kerana itulah data menjadi komoditi rebutan pelbagai pihak sekarang. Siapa yang punya data, mereka lah menjadi raja dalam perusahaan dan perniagaan. Ataupun apa saja sekali sektor sekalipun. Dan kerana ini, orang semua berburu mendapatkan data dan sinilah munculnya isu pengambilan data tanpa keizinan tuan mereka. Mereka melakukan apa saja untuk mendapatkan data. Dan tindakan ini secara definisi telah tindakan mengambil data tanpa keizinan tuannya telah terjatuh dalam definisi mencuri. Pengeksploitasian data boleh dikatakan sebagai mencuri dan tindakan mencuri ini sangat ditegah di dalam Islam. Okay, jadi kita teruskan untuk isu kedua kita, iaitu isu penghormatan privasi individu. Apa itu privasi? Privasi ini boleh didefinisikan sebagai keadaan atau suasana seorang yang tidak mengalami gangguan. Ini adalah definisi daripada Kamus Pelajar edisi kedua. Islam sangat menitikberatkan seorang supaya sentiasa menghormati hak-hak privasi individu lain. Kerana apa? Kerana apabila seseorang tidak menghormati privasi individu lain, ia akan menimbulkan rasa tidak selesa orang lain. Dalam Islam, kita ada konsep yang mana konsepnya adalah hablum minallah dan hablum minan nas. Kita menjaga hablum minallah. Hablum minallah ni apa? Hubungan secara vertikal, hubungan dengan pencipta. Dan hablum minan nas ni apa pula? Hablum minan nas adalah hubungan secara horizontal, hubungan dengan manusia lain. Jadi bagaimana kita hendak menjaga hubungan dengan manusia lain? Mudah saja. Kita berkata baik, kita bergaul mesra dan salah satu caranya adalah kita menghormati privasi mereka. Dan ini, isu penghormatan privasi individu ini dijelaskan dalam surah An-Nur ayat ke-27. Jadi mari kita lihat sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat. Surah An-Nur ayat ke-27. Fokus kita adalah di sini. Janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin. Jadinya daripada sini kita dapat faham bahawa sesebuah kawasan atau sesebuah rumah orang, dia tidak boleh masuk sesuka hati kita. Apabila kita nak masuk, kita perlu mendapat kata setuju ataupun kita mendapat keizinan daripada mereka untuk memasuki kawasan mereka. Jadi untuk kefahaman yang lebih baik, saya bagi satu analogi. Kita katakan kotak kuning ini sebagai rumah ataupun ruang peribadi seseorang. Jadinya, untuk memasuki rumah orang lain,
kita tidak boleh sesuka hati untuk masuk, betul kan? Bukan, kita perlu meminta izin daripada mereka. Jadinya kita boleh katakan rumah ini tadi sebagai data peribadi. Kerana apa? Kerana data peribadi juga merupakan satu ruang ataupun rumah peribadi untuk seseorang. Kita tidak boleh sesuka hati mencerobohi rumah tadi, apatah mencerobohi data mereka, apatah lagi mengambil data mereka kemudian menjualnya untuk kegunaan peribadi kita, untuk keuntungan peribadi kita. Ia sama saja seperti kita memasuki rumah orang lain, kemudian kita menggeledah barang-barang rumah mereka dan kita menggeledah dan kita bawa balik. Sangat tidak beretika dan tindakan ini secara jelas telah melanggar hak privasi individu tersebut. Dan kita boleh simpulkan di sini bahawa pengeksploitasi data ini sama seperti mencerobohi rumah tadi. Kita telah mencerobohi data privasi mereka dan tindakan ini secara jelas telah mencerobohi hak privasi mereka. Dan perbuatan ini yang mana sangat tegah dalam Islam. Saya paskan kepada sahabat saya, Saudara Najib, untuk sambung segmen ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan teruskan perbincangan kita pada hari ini dengan segmen yang seterusnya, di mana dalam segmen ini saya akan membincangkan mengenai Islam dan juga amanah. Amanah adalah salah satu sifat mahmudah, iaitu sifat yang terpuji, di mana sifat ini juga dimiliki oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Masalah amanah dalam pengurusan data berlaku apabila data-data pelanggan ini disalurkan kepada pihak ketiga tanpa sebarang makluman kepada pemilik data tersebut dan melanggar Akta Perlindungan Data Pribadi demi mengaut keuntungan daripada pengeksploitasian data pribadi pelanggan. Sebagai contohnya, skandal Wells Fargo di mana mereka mengeksploitasi data pelanggannya untuk membuka kad kredit baru demi mencapai target jualan produk kewangan mereka. Islam menuntut pengikutnya untuk sentiasa mengutarakan janji-janji mereka, seperti dalam kes ini adalah untuk memastikan maklumat data tersebut sentiasa dilindungi dan digunakan untuk perkara-perkara yang sewajarnya. Mari kita lihat firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Maka di sini jelas bahawa Allah melarang kita mengkhianati amanah yang telah diberikan. Malah kita juga dikira berdosa jika amanah itu dilanggar sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Amat mengaibkan lagi jika kita adalah orang-orang Muslim yang beriman, tapi kita suka untuk pecah amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Justru itu, adakah kita ini ingin mengendong dosa kita selama-lamanya hanya kerana kita melanggar tanggungjawab yang telah diamanahkan terhadap kita? Daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayakan kepada kamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Umat Islam hendaklah sedaya upaya untuk menunaikan dan menjalankan amanah yang telah diberikan kepadanya. Sesungguhnya Allah melaknat mereka yang melakukan pecah amanah. Allah telah menjanjikan balasan dan azab yang dahsyat bagi orang yang telah melakukan pecah amanah, dan tiada siapa pun yang dapat lari daripada kejahatan yang dilakukan sama ada di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah, dan tiadalah patut bagi seorang Nabi itu disangkakan berkhianat, iaitu menggelapkan harta rampasan perang, dan sesiapa yang berkhianat menggelapkan sesuatu, ia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seseorang akan disempurnakan balasan bagi apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya, iaitu dari surah Al-Imran ayat 161. Di Malaysia, kebanyakan kes pembocoran data adalah berkaitan dengan pembocoran maklumat dan data peribadi oleh sesebuah organisasi kepada pihak ketiga dan peroleh keuntungan dan juga bayaran untuk maklumat yang telah disalurkan kepada pihak ketiga tersebut. Terdapat satu persoalan, adakah kita terdapat akta yang boleh digunakan sebagai perlindungan dari segi undang-undang negara kita? Ya, sememangnya ya. Di Malaysia terdapat satu akta yang dipanggil Akta Perlindungan Data Pribadi tahun 2010 yang merupakan sebuah perundangan cyber yang diperakukan dalam pelaksanaan koridor
Media, Koridor Raya Multimedia MSC, di mana akta ini merupakan matlamat dasar ke-10 yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu bagi menjamin keselamatan maklumat dan kepercayaan dan keutuhan rangkaian, di mana akta ini akan memberi perlindungan kepada pemilik data dan memastikan data tersebut digunakan dengan tujuan yang sebenarnya. Selain itu, Malaysia juga mempunyai Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia JPDP, yang merupakan agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM, di mana mereka ini berperanan untuk memastikan pematuhan akta melalui peningkatan kesedaran melalui iaitu promosi, amalan nasihat yang baik dan memberikan nasihat umum dan bimbingan serta menjalankan penguatkuasaan tanggungjawab utama mengawal selia pemprosesan data peribadi individu yang terlibat dalam urusan niaga komersial oleh pengguna data. Oleh itu, kesimpulannya secara keseluruhan, pembocoran dan juga pengeksploitasian maklumat dalam big data adalah salah dari segi perundangan Islam, di mana masalah ini bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam melarang umatnya untuk mencuri, tidak menghormati privasi individu dan melakukan pecah amanah. Perkara ini bukan sahaja dapat memburukkan imej Islam itu sendiri, tetapi juga akan memberikan kesan signifikan yang negatif kepada keseluruhan masyarakat itu sendiri. Sebagai sebuah masyarakat yang bertamadun dan juga berakhlak mulia, kesedaran untuk memastikan pencerobohan data tidak berlaku haruslah dipertingkatkan dan dijadikan sebagai pegangan hidup untuk saling menghormati, jujur dan amanah dalam menjalankan tanggungjawab sebagai manusia dan Muslim yang sejati. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.